Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azab bin Hassan, nombor metrik D201077590 daripada ISMP Kesusasteraan Melayu akan membentangkan mengenai proposal projek tahun akhir yang bertajuk Penerapan Teknik Drama bagi Pengajaran Makro atas talian cerpen air mata dalang. Bab 1 untuk pendahuluan. Bagi pengenalan, drama merupakan perkataan yang berasal dari barat yang secara tidak langsung menyatakan bahawa kegiatan atau aktiviti drama adalah berasal dari barat. Namun begitu dalam kehidupan serta kebudayaan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu, aktiviti dan budaya drama telah lama diterapkan dalam kehidupan. Setiap aktiviti persembahan dikategorikan sebagai drama atau teater tradisional. Manasikana menyatakan bahawa sebelum perkataan drama digunakan, teater tradisional dikenali dengan perkataan main. Budaya drama dalam masyarakat Melayu telah wujud sejak zaman berzaman seperti bangsawan, makyong dan wayang kulit. Faktor sejarah seperti pengaruh kedatangan barat ke tanah Melayu menyebabkan wujudnya perubahan dalam pelbagai aspek sehinggakan bidang seni lakon orang Melayu ditambah baikkan. Antaranya penghasilan skrip, penceritaan, pengarahan dan teknik pementasan. Perkataan drama juga berasal daripada perkataan Yunani tua iaitu dra yang bermaksud gerak atau sesuatu yang dibuat-buat. Perkataan gerak pula merujuk kepada perbuatan atau aksi yang dimaksudkan unsur-unsur kesenian yang mampu menghasilkan perkara-perkara yang indah serta seronok. Pengarang menggunakan daya imajinasi, fantasi serta pengalaman hidup dalam proses sosialis dengan kelompok masyarakat untuk menggambarkan drama yang melakar kehidupan mengenai manusia. Drama merupakan satu bentuk sastra yang dicipta dan diwujudkan oleh pengarang yang digelar sebagai dramatis dalam sesebuah penulisan. Pembuatan drama menjadi satu proses yang bertujuan untuk dijalankan pementasan atau untuk ditayangkan. Drama menjadi sebuah karya yang kreatif kerana berbentuk sebuah skrip atau naskah cerita. Dialog, perbuatan serta aksi-aksi yang ditunjukkan oleh watak merupakan bentuk pembinaan sesebuah karya yang menjadi sifat utama sesebuah drama. Terdapat juga drama yang diwujudkan bukan bertujuan untuk dipentaskan namun hanya untuk menjadi sebagai bahan kesusasteraan Melayu yang dikenali sebagai kloset drama. Pengajaran dalam talian merupakan suatu pembelajaran pada peringkat pendidikan untuk menjadi kaedah pembelajaran yang baik untuk penuntut ilmu pada masa kini. Pengajaran dalam talian mampu untuk mempercepatkan sesi pengajaran serta menjadikan sesuatu pengajaran yang lebih efektif. Pengajaran dalam talian bukan sahaja mampu mengubah modul tradisional, kos program serta bilik darjah dalam bentuk versi atas talian, bahkan penggunaan sistem pengajaran dalam talian mampu menyumbang kepada persekitaran pengajaran yang sangat fleksibel. Media juga menjadi pemain peranan yang penting dalam sistem pengajaran online. Dalam sejarah Islam, penggunaan media bagi proses penyampaian maklumat mempunyai sandaran yang kuat. Ini dapat dilihat ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan perhimpunan besar di Haj Al-Wada. Baginda telah memilih tempat atau lembah yang sesuai bagi menempatkan transmitter di tempat strategik bagi melakukan kembali ucapan baginda agar setiap yang datang dapat mendengar. Baginda telah menggunakan transmitter sebagai medium yang canggih sesuai dengan perkembangan manusia ketika itu bagi menyampaikan mesej kepada umatnya. Pengajaran dalam talian sangat penting dalam menyamaratakan keperluan orang ramai. Hal ini kerana proses pembelajaran kini melampaui ruang fizikal bilik darjah, bersifat global dan berorientasikan pembelajaran sepanjang hayat. Pemilihan strategi pengajaran yang sesuai untuk sesuatu pengajaran amat dipengaruhi oleh perubahan zaman, kehendak masyarakat, persekitaran budaya sekolah, situasi pelajar dan strategi guru mengaplikasikannya. Untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya dapat memenuhi gaya pembelajaran pelajar, proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berfokuskan kepada murid, merentasi, kurikulum dan kemahiran serta mampu melahirkan pelajar yang boleh menghadapi dunia abad ke-21. Keadaan ini jelas menunjukkan pengajaran atas talian sangat penting dalam bidang pendidikan. Cerpen juga merupakan satu bentuk karya sastra yang menawarkan suatu model pemikiran yang menceritakan suatu peristiwa luar biasa yang pernah terjadi atau mungkin akan dialami oleh manusia melalui tokoh-tokoh cerita. Kejadian atau peristiwa yang luar biasa itu sentiasa diikuti oleh konflik-konflik yang membentuk suatu alur cerita. Dari segi sejarahnya, cerpen muncul pada abad ke-19 di Eropah bersamaan dengan kemunculan majalah. Lantas, panjang pendeknya sesebuah cerpen itu bergantung atau ditentukan oleh tebal nipisnya majalah pada ketika itu. Rata-ratanya majalah-majalah terbitan negara Eropah dan Amerika lebih besar dan tebal, maka cerpen mereka juga dilihat lebih panjang jika dibandingkan dengan cerpen negara kita yang dimuatkan oleh surat khabar dan majalah yang lebih nipis dan kecil ruangnya. Di Malaysia, cerpen pertama diterbitkan pada tahun 1920 dalam majalah pengasuh berjudul Kecelakaan Pemalas, hasil karya Nur bin
Ibrahim Madrasi. Kesimpulannya, bab ini membincangkan pengenalan kajian yang dijalankan. Perbincangan ini meliputi tanggapan sekolah terhadap subjek elektif kesusastraan Melayu yang terdapat di sesebuah sekolah. Selain itu, bab ini juga menceritakan tentang latar belakang masalah kajian terhadap subjek elektif kesusastraan Melayu. Di samping itu, bab ini juga menceritakan objektif kajian, persoalan kajian, dan di akhir bab ini akan membincangkan berkaitan dengan kepentingan serta batasan kajian yang mendefinisikan istilah yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya adalah bagi latar belakang. Teknik drama merupakan satu teknik yang mampu memberi perubahan yang besar bukan sahaja dalam bidang seni, malah ia juga mampu memberi perubahan yang besar dalam bidang pendidikan. Teknik drama juga bukan sahaja dapat menggambarkan sesuatu kehidupan, malah ia menghasilkan satu rasa yang sebenar sewaktu menghadapi pelbagai keadaan. Pelbagai teknik drama yang boleh digunakan atau diamalkan untuk menghasilkan sesuatu karya atau menghadapi keadaan seperti yang dilakar jalan cerita dalam sesebuah karya. Pelbagai persoalan juga wujud bagi penggunaan teknik drama. Antaranya teknik drama dapat merangsang minat pelajar untuk mendalaminya. Hal ini kerana dengan melakukan teknik drama, pelajar lebih mudah untuk menyalahkan bakat yang terpendam dan mudah untuk diasah. Pelajar juga dapat menghubung-kaitkan pelajaran dengan situasi sebenar. Kebanyakan pelajar kurang memahami isi pelajaran kerana tidak dapat merasa keadaan jalan cerita. Melalui teknik drama, pelajar lebih peka dan jelas mengenai pelajaran kerana jalan cerita yang dipelajari juga dirasainya. Teknik drama melatih pelajar untuk berkomunikasi secara berkesan. Hal ini kerana kebanyakan pelajar takut atau kurang berani untuk bercakap atau berkomunikasi di khalayak ramai. Dengan penggunaan teknik drama, pelajar bukan sahaja dapat memahami isi kandungan dalam pelajaran, malah ia juga dapat melatih pelajar untuk lebih berani bagi mewujudkan komunikasi yang baik. Teknik drama juga mendorong kepada peningkatan kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif. Teknik drama memerlukan sambungan rangkaian sesebuah cerita agar dilihat lebih menarik dan mampu memukau pandangan penonton. Secara tidak langsung, pemikiran pelajaran akan terus bergerak aktif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Teknik drama begitu penting dalam sesuatu pengajaran atas talian. Pengajaran atas talian mempunyai kebaikan, malah terdapat juga kekurangannya. Pengajaran secara atas talian selalunya untuk mempermudahkan urusan pengajaran sekiranya terdapat masalah atau halangan untuk mengadakan sesi pengajaran di dalam bilik darjah. Namun begitu, terdapat sebilangan pelajar apabila tidak berhadapan dengan guru secara bersemuka dalam bilik darjah, pengajaran melalui atas talian amat susah untuk mendapatkan kejelasan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknik drama, guru dapat memanfaatkannya untuk menghuraikan sesuatu jalan cerita agar lebih mudah difahami oleh pelajar. Cerpen yang digunakan ialah cerpen air mata dalam yang merupakan sebahagian daripada topik yang perlu dipelajari oleh pelajar. Terdapat beberapa kategori cerpen yang mendapat perhatian dalam kalangan pengguna, khususnya para sarjana. Cerpen yang dihidangkan kepada khalayak pembaca mengandungi pelbagai kategori mengikut tahap kematangan intelektual seseorang. Beberapa orang sarjana negara ini mengkategorikannya kepada cerpen dewasa, iaitu umum, cerpen remaja dan cerpen kanak-kanak. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Main peranan adalah satu teknik drama yang berkesan untuk menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran, menarik minat pelajar untuk meningkatkan kebolehan pelajar menguasai kemahiran bahasa. Menerusi main peranan dalam bilik darjah, kita berupaya menambah kepelbagaian dan peluang untuk meningkatkan penggunaan bahasa dengan cara yang lebih seronok. Drama boleh memupuk kemahiran bahasa seperti membaca, menulis bertutur dan mendengar dengan mewujudkan konteks yang sesuai. Drama merupakan alat pengajaran bahasa yang kuat yang melibatkan semua pelajar secara efektif, secara interaktif. Drama juga boleh menyediakan kemudahan untuk menghubungkan emosi dan kognitif pelajar kerana drama membolehkan pelajar mengambil risiko dengan bahasa dan mengalami hubungan antara pemikiran dan tindakan. Drama juga memupuk dan mengekalkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana yang penuh dengan keseronokan dan hiburan. Dengan berbuat demikian, drama melibatkan perasaan, perhatian dan memperkayakan pengalaman pelajar. Drama mempunyai kelebihan yang jelas dalam pembelajaran bahasa. Drama menggalakkan pelajar untuk bercakap dan berkomunikasi walaupun dengan bahasa terhad dan menggunakan komunikasi bukan lisan seperti pergerakan badan serta ekspresi muka. Menurut taksonomi Bloom, mencipta ialah aras tertinggi dalam kontinum kesukaran pembelajaran. Sebelum pelajar boleh mencipta, mereka perlu mengingat, menjelaskan, menerapkan, menganalisa dan menilai. Oleh itu, dengan menggunakan teknik drama, pelajar juga dapat meningkatkan pemahaman dalam pengajaran atas talian. Seterusnya adalah objektif kajian. Penghasilan sesebuah kajian semestinya memerlukan matlamat yang ingin dikecapi oleh pekajinya. Oleh yang demikian, objektif kajian dalam kajian yang dihasilkan berkaitan dengan drama pentas ialah mengenal pasti teknik drama bagi pengajaran makro dalam talian cerpen air mata dalang. Yang kedua adalah menganalisis pelaksanaan teknik drama dalam perkembangan cerpen air mata dalang. Dan yang ketiga, menghasilkan satu rancangan pengajaran harian RPH yang mempunyai teknik drama.
Seterusnya adalah soalan kajian. Secara khususnya, skop kajian adalah menjurus kepada beberapa persoalan seperti berikut. Yang pertama adalah, apakah teknik drama bagi pengajaran makro dalam talian cerpen air mata dalang? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan teknik drama dalam perkembangan cerpen air mata dalang? Yang ketiga, bagaimanakah penghasilan satu rancangan pengajaran harian RPH yang mempunyai teknik drama? Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kajian yang dijalankan ini dapat memberikan manfaat kepada pelbagai pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kajian ini sangat penting kepada sekolah dalam meningkatkan pencapaian bagi subjek kesusastraan Melayu. Hal ini demikian kerana jika penggunaan atau penerapan teknik drama bagi pengajaran makro atas talian diguna pakai, tahap pemahaman pelajar bagi cerpen air mata dalang meningkat secara drastik, serta guru yang menyampaikan sesi pengajaran pula dapat mewujudkan satu keadaan proses pembelajaran yang lebih menarik. Hal ini kerana melalui teknik drama yang diterapkan mampu mencetuskan keseronokan ketika sesi pembelajaran. Akhir sekali, kajian ini sangat penting kepada guru, terutamanya guru mata pelajaran kesusastraan Melayu. Hal ini demikian kerana kebanyakan guru yang bertugas di sekolah pada masa kini lebih menggunakan sistem pelajaran yang menekankan kaedah berpusat kepada guru semata-mata. Keadaan ini secara tidak langsung, pelajar tidak dapat menyalahkan sesuatu yang baik. Justru, guru yang mengajar perlu menggunakan teknik drama dalam sesi pengajaran. Seterusnya adalah bagi batasan kajian. Fokus kajian ini sangat terbatas kepada pelajar yang menjalankan pengajaran makro dalam talian bagi pengajaran cerpen air mata dalang. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah pelajar yang menjalankan sesi pengajaran makro atas talian yang menggunakan teknik drama bagi pengajaran cerpen air mata dalang. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penerapan teknik drama bagi pengajaran dalam talian cerpen air mata dalang. Seterusnya adalah definisi konsep atau istilah. Bahagian ini akan mengemukakan istilah yang digunakan dalam kajian ini. Definisi ini membantu penyelidik dalam memahami istilah yang dibincangkan dan mengelak daripada menyalahi sesiapa yang sepatutnya dipegang semasa menjalankan kajian. Yang pertama adalah teknik drama. Teknik drama memainkan peranan yang penting dalam pengajaran kesusastraan Melayu di sekolah. Teknik drama merupakan salah satu teknik dari pendekatan kaedah mengalami yang merupakan PDP abad ke-21. Penerapan teknik dalam drama. Penerapan teknik drama dalam pengajaran mampu mendedahkan keadaan atau situasi sebenar kepada pelajar mengenai pelajaran yang dipelajari berbanding pengajaran yang hanya berpusatkan kepada guru semata-mata. Seterusnya, pengajaran atas talian. Pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Kemahiran pembelajaran sepanjang hayat ini adalah satu kemahiran utama dalam kemahiran abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk berjaya dalam abad yang mencabar ini. Kemahiran ini memerlukan seseorang yang mampu menentukan apa yang perlu dipelajari, mencari maklumat atau bahan yang dipelajari, mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri dan berdikari, bermotivasi serta boleh membuat refleksi terhadap pembelajarannya dengan melakukan pentaksiran kendiri atau cara yang lain. Seterusnya adalah cerpen. Cerpen merupakan salah satu daripada prosa moden yang menjadi sebahagian daripada pelajaran bagi subjek kesusastraan Melayu. Dalam Kamus Dewan edisi ketiga, cerpen ialah singkatan daripada rangkaian kata cerita pendek. Bagi Rahman Syahari, cerpen ialah naratif yang pendek, kurang daripada 1000 perkataan yang dicipta dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kesan utama dan mengandungi unsur dramatik. Melalui pengajaran cerpen, pelajar dapat mendalami pelajaran mengenai kehidupan dengan lebih baik. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, bab 1 ini membincangkan pengenalan tentang kajian yang dijalankan oleh pekaji. Selain itu, bab 1 ini juga menjelaskan permasalahan kajian berkaitan dengan penerapan teknik drama bagi pengajaran atas talian cerpen air mata dalang. Teknik drama bagi pengajaran atas talian ini telah memberi pendedahan kepada pekaji berkaitan dengan mata pelajaran bagi subjek kesusastraan Melayu. Jelaslah bahawa kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti mengenai penerapan teknik drama dalam pengajaran atas talian cerpen air mata dalang. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bab 2 iaitu kajian literatur. Untuk pengenalan, pengkaji menjadikan kajian masa lalu sebagai cara untuk menambah maklumat dan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang kajian yang dijalankan oleh pengkaji, terutamanya drama pentas moden. Dan tujuan kajian kesusastraan ini adalah untuk berkongsi hasil kajian yang lalu kepada para pembaca. Melihat dan meneliti kekurangan kajian yang lepas, menghubungkan sesuatu kajian kepada perbincangan yang lebih besar berkenaan dengan topik yang dikaji, menyediakan kerangka kerja untuk memperlihatkan kepentingan sesuatu kajian untuk membandingkan dengan hasil kajian dengan kajian yang lepas. Untuk ulasan artikel yang pertama, iaitu artikel bagi drama dalam pembelajaran bahasa Melayu,
Artikel ini merupakan hasil kajian oleh Muhammad Andi Muhammad Zulkifli daripada Pusat Bahasa Melayu Singapura dan Sekolah Menengah. Ulasan bagi artikel ini adalah dia menerangkan tentang main peranan. Main peranan adalah satu teknik yang berkesan untuk menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran, menarik minat pelajar dan meningkatkan kebolehan pelajar menguasai kemahiran bahasa. Menerusi main peranan dalam bilik darjah, kita berupaya menambah kepelbagaian dan peluang untuk meningkatkan penggunaan bahasa dengan cara yang seronok. Drama boleh memupuk kemahiran bahasa seperti membaca, menulis, bertutur dan mendengar dengan mewujudkan konteks yang sesuai. Drama merupakan alat pengajaran bahasa yang kuat yang melibatkan semua pelajar secara interaktif. Drama juga boleh menyediakan kemudahan untuk menghubungkan emosi dan kognitif pelajar, kerana drama membolehkan pelajar mengambil risiko dengan bahasa dan mengalami hubungan antara pemikiran dan tindakan. Drama juga memupuk dan mengekalkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana yang penuh dengan keseronokan dan hiburan. Dengan berbuat demikian, drama melibatkan perasaan, perhatian dan memperkayakan pengalaman pelajar. Drama juga menggalakkan pelajar untuk bercakap dan berkomunikasi walaupun dengan bahasa terhad dengan menggunakan komunikasi bukan lisan seperti pergerakan badan serta ekspresi muka. Dan seterusnya, artikel mengenai kesan teknik simulasi berlakon berskrip terhadap minat dan pencapaian murid tahun 5 dalam topik pergerakan bumi. Untuk pengenalan, artikel ini merupakan hasil kajian oleh Nur Hayati binti Ishak daripada IPG, Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak terhadap kesan teknik simulasi berlakon berskrip terhadap minat dan pencapaian murid tahun 5 dalam topik pergerakan bumi. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2015. Untuk ulasan kandungan artikel, kajian ini mengenai penggunaan teknik yang betul bagi teknik drama dapat meningkatkan pemahaman pelajar bagi subjek yang dipelajari. Teknik simulasi berlakon berskrip bukanlah satu perkara yang baru. Kajian-kajian lepas banyak telah membuktikan penggunaan teknik ini membantu untuk meningkatkan minat dan pencapaian murid terutama dalam mata pelajaran bahasa. Penambahan skrip adalah supaya murid tidak tersasar daripada tujuan utama simulasi lakonan dijalankan, selain memberi peluang kepada murid untuk menggunakan keseluruhan panca indera semasa membina kefahaman. Imam Ma'ruf 2016 dalam kajian mereka juga menyokong bahawa pembelajaran dengan pengalaman langsung seperti lakonan, lawatan, projek, pameran, bahan maujud dan sebagainya yang dapat melibatkan beberapa panca indera secara bersamaan dalam satu masa yang sama. Hal ini demikian kerana menurutnya juga kadar peratusan mengingat mengikut aktiviti yang dilakukan menunjukkan aktiviti membaca mempunyai 10% ingatan, mendengar 20% ingatan, melihat 30% ingatan, mendengar dan melihat 50% ingatan, menyebut 80% ingatan, menyebut dan membuat 90% ingatan. Ulasan artikel yang seterusnya adalah percaya dan merasai kebenaran PDMK, iaitu strategi kaedah lakonan dalam monodrama dan monolog. Artikel ini merupakan hasil kajian oleh Isnaliza binti Ishak dari Universiti Sains Malaysia terhadap percaya dan merasai kebenaran strategi kaedah lakonan dalam monodrama dan monolog. Untuk ulasan kandung artikel, kaedah PDMK merupakan satu daripada 9 kaedah yang terdapat dalam sistem. Dalam The System, kaedah ini merupakan antara unsur terpenting bagi pembentukan kaedah lakonan melalui sampel kajian dengan menggunakan 6 orang pelakon terpilih. Kajian yang dilakukan dengan meneliti amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka bagi mendapatkan titik percaya dan yakin dalam melakukan sesuatu watak dalam persembahan monodrama dan monolog. Dalam kaedah ini, Stanislawski menyarankan bahawa seorang pelakon harus mempunyai daya rasa yang kuat dan seimbang untuk meraih rasa percaya dan yakin terhadap sesuatu situasi, perbuatan, aksi dan emosi. Namun demikian, untuk mendapatkan titik percaya dan merasai kebenaran, seseorang pelakon memerlukan aplikasi atau cara lain bagi membantu mencipta kehidupan imajinasi lain. Seorang pelakon harus mempersiapkan sebuah kejadian khayalan. Seterusnya adalah artikel untuk teknik drama. Teknik drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, tinjauan terhadap sikap dan minat murid orang asli di sekitar negeri Pahang. Artikel ini merupakan hasil kajian oleh beberapa orang seperti Mazlan Zaharuddin dan Ghazali Ismail daripada IPG. Ulasan kandungan artikel ini, jurnal ini menyatakan mengenai teknik drama yang digunakan terhadap orang asli bagi pembelajaran bahasa Melayu. Pendidikan drama di sekolah atau dalam bilik darjah lazimnya diserapkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu atau aktiviti
kebahasaan yang lain. Bahkan aktiviti berunsurkan drama begitu bermanfaat kepada murid-murid kerana mereka akan meneroka dan meraih pelbagai kemahiran yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai contohnya, melalui aktiviti berdialog dengan menggunakan skrip akan mengasuh murid-murid membaca dan bertutur dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul dan jelas. Manakala aktiviti gerak laku pula akan memupuk semangat berani tampil ke hadapan tanpa malu dan segan, sekaligus akan menjadikan seseorang murid yang bersikap yakin diri, bertolak ansur dan seterusnya berupaya mencorakkan pembinaan personaliti diri yang mantap. Untuk artikel yang seterusnya, iaitu artikel membina kemahiran pertuturan menerusi aktiviti lakonan dalam pengajaran bahasa Arab. Artikel ini merupakan hasil kajian oleh Azani Ismail Yaakob dari Institusi Perguruan Malaysia, Kampus Pendidikan Teknik Kuala Lumpur. Ulasan kandungan artikel, jurnal tersebut mengulas mengenai pelajar yang mempunyai masalah dalam pertuturan, lemah dari segi struktur bahasa dan pelbagai lagi, mampu dibaik pulih melalui penerapan teknik drama dalam pengajaran. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan lakonan sebagai salah satu teknik pengajaran bahasa Arab memberi beberapa kelebihan kepada pelajar bahasa Arab. Aktiviti lakonan seperti yang disebut oleh Mujawir adalah aktiviti pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk menyertainya. Aktiviti lakonan berasaskan kepada teori pendekatan TPR, iaitu Total Physical Response, iaitu pendekatan yang mementingkan tindak balas fizikal secara keseluruhan. Menerusi aktiviti lakonan, para guru bahasa Arab dapat mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam kemahiran lisan. Oleh itu, dengan mengenal pasti masalah-masalah yang perlu ia dapat diselesaikan dengan baik sekali. Seterusnya adalah ulasan artikel bagi drama dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Artikel ini merupakan hasil kajian oleh Julius E.R. Marantika yang berasal daripada negara Indonesia terhadap drama dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2014. Ulasan kandungan artikel, penulisannya merujuk kepada pembelajaran drama dalam sastra. Khususnya, drama merupakan salah satu genre sastra yang juga diajarkan di sekolah serta di peringkat yang lebih tinggi seperti IPT. Pengajaran sastra di sekolah selama ini dikatakan berada pada tahap yang masih kurang memuaskan. Pelbagai persoalan mempengaruhi keadaan tersebut masih berkaitan dengan masalah lemahnya strategi pembelajaran. Oleh itu, penulis menekankan untuk menambah baik kemahiran teknik drama bagi menerapkan dalam pembelajaran. Pengajaran drama dapat ditafsirkan dua kategori, iaitu pengajaran teori drama atau pengajaran apresiasi drama. Ia juga melibatkan pengajaran teori drama, teks dan pengajaran teori pementasan. Teori-teori yang digunakan melibatkan teori kognitif yang hasilnya membawa kepada aspek efektif. Namun begitu, sekiranya melibatkan drama pentas, maka hasilnya membawa psikomotor yang tentu saja tidak terlepas dari aspek kognitif dan efektif. Bagi kesimpulannya, dengan menggunakan kajian-kajian yang lepas, pengkaji dapat mendapatkan sesuatu untuk memantapkan lagi kajian yang dilakukan. Seterusnya, saya akan masuk kepada bab 3, iaitu pada bahagian metodologi kajian. Untuk pengenalan, dalam bab ini dibincangkan aspek-aspek berkait tentang metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Ia bertujuan memberi penjelasan sebagai bagaimana kajian dijalankan, data-data yang diperolehi dan dianalisis bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Perkara-perkara yang disentuh dalam bab ini adalah reka bentuk kajian, data kajian iaitu sumber, analisis data, instrumen kajian dan kerangka teori. Oleh itu, perbincangan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian, pengkaji telah memilih kaedah kualitatif secara keseluruhan kajian. Reka bentuk kajian yang menggunakan kajian kualitatif bersesuaian untuk menjawab objektif kajian yang memerlukan pekaji untuk membuat kajian yang terperinci dalam pelaksanaan dalam penyelidikan analisis teknik drama dalam pengajaran makro atas talian bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Oleh itu, dalam kajian ini, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kaedah kajian termubual. Namun begitu, pengkaji juga menggunakan kajian perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan, kajian analisis teknik drama bagi pengajaran makro atas talian dan teori pengkaedahan Melayu. Kajian termubual. Kajian ini juga menggunakan kajian ke atas pelajar yang menjalankan teknik drama bagi pengajaran makro atas talian yang dilakukan oleh pengkaji untuk mengetahui dengan lebih mendalam aspek dan keadaan sebenar sesuatu keadaan yang jelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Pengkaji juga mendapat maklumat yang jelas dari sumber kerana pengkaji juga telah membuat rujukan di perpustakaan. Dalam kajian ini, kaedah temubual dilakukan dengan menemubual pelajar-pelajar yang terlibat dalam pengajaran makro atas talian yang menerapkan teknik drama. Analisis yang dilakukan oleh pengkaji juga sedikit sebanyak adalah analisis daripada temubual bersama dengan sesetengah tenaga pengajar atau pensyarah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya adalah kajian kepustakaan. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini sedikit banyak menggunakan kaedah kepustakaan. Kaedah ini merupakan penulisan yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu termasuklah penemuan kajian dengan teori dan teknik drama yang hendak dikaji. Menurut buku Abdul Halim Ali 2018, penyelidikan kepustakaan ialah penyelidikan yang dijalankan ke atas data-data daripada sumber yang sudah sedia ada, sama ada dalam bentuk teks kreatif, manuskrip, surat-surat, diary dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan, arkib, pusat dokumentasi dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan kajian kepustakaan ini, pengkaji dapat maklumat yang lebih untuk menyempurnakan kajian. Seterusnya, penggunaan teori. Dalam pelaksanaan kajian ini, pengkaji menggunakan beberapa pendekatan teori untuk menganalisis dan mendalami persoalan yang timbul dalam kajian yang dijalankan. Teori bertujuan untuk memandu sesuatu penyelidikan yang dijalankan, dan teori yang sedia ada digunakan sebagai alat untuk mentafsir fenomena. Ini adalah teori pengkaedahan Melayu, iaitu teori yang dipilih oleh pengkaji. Teori pengkaedahan Melayu terbahagi kepada dua, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Bagi pengkaedahan alamiah terbahagi kepada tiga, iaitu pendekatan gunaan, pendekatan moral dan pendekatan firasat. Pendekatan keagamaan pula terbahagi kepada tiga juga, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan seni. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan alat yang digunakan bagi memperolehi data. Alat ini boleh berupa benda-benda material seperti perakam suara, perakam gambar, kamera, teks-teks, karya sastra dan sebagainya. Bukan itu sahaja, menurut buku Abdul Halim Ali 2018 berkaitan dengan penyelidikan dalam sastra, bagi penyelidikan sastra banyak menggunakan kaedah kepustakaan yang lazimnya menggunakan senarai semak. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan senarai semak untuk membuat kajian dan penyelidikan ke atas rancangan pengajaran harian RPH yang digunakan untuk sesi pengajaran atas talian hasil daripada pemerhatian yang menyeluruh dalam pelbagai aspek. Ini adalah senarai semak. Senarai semak ialah senarai yang akan disediakan oleh pengkaji untuk mengenal pasti sama ada rancangan pengajaran harian RPH mengandungi langkah, isi pengajaran, aktiviti dan catatan serta video atau rakaman pengajaran dalam sesi pengajaran makro atas talian. Oleh itu, pengkaji akan meneliti keseluruhan yang dikaji dan menandakan dalam borang senarai semak yang dihasilkan oleh pengkaji. Ini adalah contoh borang senarai semak. Dalam contoh itu ada langkah, isi pengajaran, aktiviti serta catatan. Dan seterusnya adalah bahan kajian. Bahan kajian utama yang bakal digunakan dalam kajian ini ialah video atau rakaman pelajar yang menjalankan teknik drama bagi pengajaran makro atas talian, cerpen, air mata dalang. Selain itu, pengkaji juga bergantung kepada kaedah temubual dan kaedah kepustakaan. Rancangan pengajaran harian RPH yang dihasilkan oleh pelajar yang menjalankan teknik drama bagi pengajaran makro atas talian juga dirujuk oleh pengkaji. Bahan-bahan kajian ini akan dikaji dan dianalisis oleh pengkaji dalam kajian ini bagi memenuhi isu dan permasalahan dan bersesuaian dengan tajuk penerapan teknik drama bagi pengajaran makro atas talian, cerpen, air mata dalang. Seterusnya adalah prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dijalankan oleh pengkaji bagi memperolehi data yang terdapat dalam bahan kajian. Oleh itu, aktiviti penyelidikan dijalankan dan data yang diperoleh menggunakan catatan nota, dokumen kajian literatur dan sebagainya. Dari data, sesuatu dokumen pula didapati daripada bahan bercetak melalui kajian literatur yang dibuat oleh pengkaji. Maklumat yang telah diperoleh akan diproses dan dianalisis setiap hasil pengumpulan data, iaitu dari kajian ke perpustakaan, kaedah analisis kandungan dan penerapan teori yang akan dianalisis bagi memastikan ketepatan fakta untuk menyatakan hasil kajian pengkaji. Ini adalah kerangka konseptual kajian yang menekankan kepada konsep drama, teori yang merujuk kepada teori pengkaedahan Melayu. Seterusnya adalah kaedah kajian yang merujuk kepada tiga kaedah, iaitu temubual, kaedah kepustakaan dan senarai semak. Yang seterusnya adalah objektif kajian. Yang seterusnya adalah bahan kajian. Yang seterusnya adalah analisis kajian. Dan akhir sekali adalah dapatan dan rumusan kajian. Dan kesimpulannya
Kesimpulan dalam bab ini, pekaji akan menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan mendapatkan data bagi kajian pengkaji. Selain itu, kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji dapat membantu pengkaji mencapai objektif dan menjawab setiap persoalan kajian yang dinyatakan oleh pengkaji semasa menjalankan kajian ini. Oleh itu, pengkaji telah mengatur langkah awal bagi memudahkan urusan pengkaji dalam bab 4. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.